Ya, sudah pastinya aspek terpenting dalam agensi kerajaan adalah perkhidmatan tadbir dan diplomatik, dan Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia kini usianya sudah pun mencecah 70 tahun. PPTD ringkasannya itu, kita ingin mengenali dan juga menakuli bagaimanakah PPTD ini diberikan satu pemahaman lebih jelas dan juga sumbangannya khususnya dalam bidang perkhidmatan awam di Malaysia. Dan untuk itu saya amat bersahati bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Datuk Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, juga merupakan Presiden Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD, juga bersama dengan kita Tuan Nazli Mat Taib, Pengarah JPJ Selangor, juga merangkap Setiausaha Kehormat PPTD. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Dan juga Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersua kembali. 70 tahun Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia. Ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita tekuni dan kita teladani, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan tentang PPTD ini, apa yang boleh kita fahami? Terima kasih kepada Mae dan juga kepada ATM khususnya akan dapat menjemput kami daripada Persatuan Tadbir dan Diplomatik untuk berkongsi sedikit sempena dengan 70 tahun PPTD ataupun Persatuan Tadbir dan Diplomatik ini. Jadi sebagaimana yang Mae lontarkan soalan begitu, PTD ini telah melalui Persatuan Tadbir Diplomatik telah melalui satu tempoh masa yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat bahawa kelahiran persatuan ini adalah diasaskan kepada skim perkhidmatan tadbir dan diplomatik itu sendiri. Jadi apabila ada skim perkhidmatan itu diwujudkan, dan kalau kita lihat, kita imbau kembali dari segi sejarah penubuhan, ia bermula daripada tahun 1800 lagi. Dan malah kalau kita melihat pada tahun 1904 di mana penubuhan Malaysian Civil Service ataupun MCS ini adalah merupakan sebagai satu asas kepada pengujudan perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Dan pada tahun 1910 di mana penubuhan skim perkhidmatan pegawai Melayu ataupun Malay Civil Service ini. Dan memang pada ketika itu di mana desakan daripada rakyat di Malaysia untuk mengadakan pegawai-pegawai Melayu dalam perkhidmatan tadbir ini. Jadi memang tak ramai. Pada ketika itu hanya orang putih saja yang menguasai perkhidmatan tadbir di negara ini. Tapi bila desakan itu, akhirnya inilah telah mencetuskan beberapa orang pemimpin Melayu untuk menjadi pentadbir pada ketika itu. Dan kesan daripada itu kita lihat akhirnya tertubuhlah Malaysian Civil Service ataupun MCS ini sebagai asas kepada perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Jadi bila dah ada perkhidmatan ataupun dipanggil sebagai Malaysian Civil Service ini, perkhidmatan tadbir ini, maka di situ wujudnya pada bulan Januari tahun 50 di mana diwujudkan Persatuan Tadbir dan Diplomatik ataupun PPTD lah, kemudiannya nanti dia akhir kepada PPTD lah apabila berlaku perubahan dalam perkhidmatan, kerana dulu ada perkhidmatan luar negara, ada perkhidmatan dalam negara. Jadi pada tahun 1970 dia digabungkan kedua-dua itu sekali, perkhidmatan luar negara, perkhidmatan dalam negara, menjadi pegawai tadbir dan diplomatik. Jadi kesan daripada evolusi inilah kita lihat bahawa hari ini kita ada Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia. Dalam hal ini juga anggotanya terdiri daripada anggota-anggota dan juga pegawai dalam perkhidmatan tadbir dan juga diplomatik. Jadi bagaimana persatuan ini mencapai objektifnya dalam usaha untuk memberikan satu kita kata revolusi kepada anggota-anggotanya sendiri dalam memastikan agar bidang tugas dapat dilaksana dan juga persatuan juga dapat digerakkan secara bersama? Kami melihat bahawa dalam perkhidmatan tadbir dan diplomatik ataupun PTD ini, kita ini bukan dilahirkan menjadi PTD. Kerana kita percaya bahawa dalam pembentukan DNA seseorang pegawai PTD itu adalah melalui latihan, mentoring. Pasal kita percaya kita dilatih daripada mula perkhidmatan kita sehingga kita mencapai satu tahap dalam perkhidmatan yang tertinggi di dalam perkhidmatan kerajaan hari ini. Jadi dalam konteks ini kita dibentuk daripada satu tahap ke satu tahap. Dan latihan kita bermula daripada kadet itu. Jadi di sinilah merupakan asas atau merupakan fundamental dalam pembentukan seorang pegawai tadbir dan diplomatik itu. Jadi kita dilatih. Dari situ kita perlahan-lahan kita belajarlah daripada kita punya sifu ataupun kita punya senior ni. Jadi inilah cara mana kita belajar. Dan untuk mencapai kepada satu tahap yang tinggi, kerana kita perlu melalui beberapa proses ini, iaitu pendidikan, pendedahan, dan juga dalam masa yang sama kita juga diberi beberapa pendedahan yang di luar daripada tugas kita. Kerana
sifat seorang PTD itu kita mesti diberi latihan kepada 8 core utama tu. Jadi di sinilah kita membentuk jati diri kita, membentuk sifat untuk kita membantu orang dan juga sifat profesional dalam perkhidmatan kita itu. Lebih penting melahirkan anggota perkhidmatan yang berintegriti dan menjalankan tanggungjawab. Ini satu perkara yang cukup menarik kerana tempoh 70 tahun menandakan tempoh kematangan bagi Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia. Dan ini juga menandakan sambutan Jubli Platinum untuk PPTD. Mungkin Tuan Nazri boleh kongsikan tentang sambutan Jubli Platinum 70 tahun PPTD, Tuan. Pertama sekali, apa yang kita laksanakan pada tahun ini dan keadaan semasa yang kita dilanda wabak COVID dan sebagainya. Pada bulan 8 yang lalu kita buat satu program di Pulau Bidong yang mana kita buat sambutan 70 tahun di bawah air lah, underwater punya program, bersekali dengan sambutan merdeka pada tahun ini. Dalam program ini, sambutan ini kita lebih dalam masa kita buat sambutan, kita juga membuat satu program CSR iaitu lebih pada konservasi kehidupan laut, menunjukkan bahawa kita juga terlibat secara langsung dalam program-program untuk orang kata membantu mengekalkan konservasi ekosistem dan mempromosikan ekosistem laut ni. Selain daripada itu juga dari segi program-program yang kita laksanakan, pada tahun ini seperti program Turun Padang contohnya, iaitu yang kita laksanakan di negeri-negeri yang dilaksanakan oleh cawangan-cawangan lah, cawangan-cawangan di utara, selatan dan juga di Sabah dan juga di Sarawak. So ini antara program yang sentiasa kita buatlah untuk laksanakan bersempena dengan sambutan kita pada tahun Jubli Platinum pada tahun ini. Melalui tempoh 70 tahun yang panjang itu ataupun 7 dekad itu, sudah pasti banyak kisah-kisah kecemerlangan dan juga kejayaan yang boleh dikongsikan. Datuk, apakah antara tamsilan kepada kisah-kisah yang diterjemahkan melalui pelibatan anggota dan malah juga penglibatan kepada pegawai-pegawai PTD sendiri? Sebenarnya banyak secara langsung dan tidak langsung lah hasil daripada usaha-usaha yang telah dibuat oleh Persatuan kepada ahli-ahli PTD. Kerana ahli PTD ini pada ketika ini kita ada berjumlah lebih kurang dalam 8,000 ahli yang telah pun berdaftar dengan Persatuan. Namun begitu, kita sedang berusaha untuk mendapat keseluruhan bilangan PTD yang ada hari ini ada lebih kurang dalam 10,000. Tapi dalam konteks ini kita menekankan dalam berbagai perspektif. Kerana kita ada 11 biru untuk memastikan bahawa ruang dan peluang kepada semua ahli PTD ini dapat kita tingkatkan. Jadi antaranya kalau boleh saya kongsikan adalah kita ada biro ekonomi yang memberi penekanan dari segi aspek ekonomi lah. Bagaimana nak membangunkan ekonomi, bagaimana untuk meluaskan pelaburan contohnya, dan juga meningkatkan pengetahuan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengannya. Begitu juga dalam bidang strategi contohnya, profesional contohnya, dalam bidang sosial contohnya, dalam bidang kebajikan contohnya. Jadi ada banyak biro-biro yang telah, malah kita ada biro kesenian dan kebudayaan. Dan alhamdulillah pada tahun lalu dan juga awal tahun ini kita telah membuat persembahan teater umpamanya yang kita tahu bahawa dalam kalangan brother dan sister kita ini ada kemahiran keupayaan dalam bidang bakat. Yang ini boleh kita tonjolkan melalui persembahan teater dan sebagainya. Saya kira sukan itu memanglah kita tidak nafikan, memang kita ada banyak ahli-ahli sukan yang dulu kita tampilkan juga. Jadi saya kira ada banyak benda yang kalau nak dikongsi dengan Mai pada pagi ini sebenarnya yang boleh kita tonjolkan. Dan insya-Allah pada tahun ini juga kita akan mengeluarkan satu buku mengenai PTD ini, perjalanan PTD ini, dan buku ini akan berada nanti untuk ditatap ataupun dilihat oleh semua pihak lah tentang perkembangan dan kemajuan dalam era pembangunan Persatuan Tadbir dan Diplomatik ini. Jadi amat luas sekali lah saya kira. Sudah pasti Datuk kalau kita bandingkan dengan badan-badan profesional lain, mereka mempunyai pertubuhan ataupun kesatuannya ataupun badan perubatan, guaman, kejuruteraan dan sebagainya. Tetapi PTD cukup istimewa kerana mempunyai Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Bagaimana dengan penubuhan persatuan ini boleh menjadikan PTD ini sebuah tangga kerjaya yang dianggap sebagai
sebagai satu tangga yang pertama berintegriti dan juga cemerlang dalam kita mendepani pentadbiran kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat kerajaan negeri? Soalan yang cukup baik tu, Mak, ya. Jadi kalau kita lihat dalam keunikan tadbir dan diplomati atau Persatuan Tadbir Diplomati atau PTD itu sendiri, kita ni adalah generalist specialist. Generalist specialist. Ada pihak tu dia specialist. Kita ni juga kita nak menekankan elemen generalist kerana kita juga membuat kerja secara lebih general contohnya. Kerana kita sebagai sebuah pentadbir ataupun administrator jadi kita melakukan banyak tugasan-tugasan yang kadang-kadang bersifat lebih generik ini. Jadi tetapi ada juga pengkhususan-pengkhususan yang kita beri tumpuan. Jadi dalam konteks inilah satu kelebihan yang ada dalam perkhidmatan tadbir dan diplomati ini. Dan untuk tujuan itu kita harus memastikan bahawa kita boleh berada kepada satu tahap yang paling tinggi dan kita juga perlu berada di peringkat yang paling rendah dalam perkhidmatan kita tu. Jadi kita tidak menjurus kepada satu jurusan sahaja. Kerana kita menjurus kepada satu orang kata peluasan dalam perkhidmatan yang kita beri kepada masyarakat dan khusus kepada kerajaan yang kita dokong. Kerana antara perkhidmatan tadbir dan diplomati dengan kerajaan ini tidak boleh bercerai langsung. Betul. Kita ni ibarat macam kuku dan isi lah kata orang. Kerana dalam memastikan kejayaan sesebuah negara itu, perkhidmatan tadbir diplomatik dengan kerajaan itu mesti sentiasa selaring, mesti sentiasa bersaing dan mesti sentiasa saling bantu-membantu dalam konteks ini. Jadi ini yang saya kira keunikan yang ada lah dalam perkhidmatan tadbir dan diplomati ini. Walau di mana agensi atau kementerian diletakkan, budaya kerja yang cemerlang tetap ditunjukkan. Ya, Datuk. Tuan Nazli, dalam kita mendepani pandemik COVID-19 sudah pasti ada beberapa atur cara dan juga usaha untuk memberi penghargaan kepada frontliner atau petugas barisan hadapan. Tidak terkecuali PPTD juga memberikan dokongan kepada usaha yang ditunjukkan oleh frontliner ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang usaha-usaha tersebut. Ya. Itu antara usaha-usaha yang dibuat oleh Jawatankuasa Kebajikan PPTD. Memang kita membantu turun padang dan sebagainya. Malah terdapat juga pegawai-pegawai PPTD yang bertugas sebagai frontliner, yang mana kita pun terpaksa perlu melihat kebajikan pegawai kita juga yang bertugas sebagai frontliner. Di antara aktiviti-aktiviti yang persatuan laksanakan iaitu kita membekalkan kit sanitizer dan sebagainya, face mask dan sebagainya, kita edarkan kepada frontliner kita yang bertugas, juga kepada pihak-pihak hospital masa ketika keadaan masih dengan wabak yang tinggi, kepatuhan tinggi, kita turun padang dan kita bagi set-set seperti face mask dan sebagainya, sanitizer juga PPE dan set PPE dan sebagainya, kita edarkan kepada hospital-hospital yang terdapat banyak kes-kes COVID di sana. Begitu juga dengan petugas-petugas kaunter yang bertugas di kaunter, kita juga turun padang dan kita sampaikan juga set PPE ataupun set face mask ni, face shield sebagainya kepada petugas kaunter di hadapan. Juga dimaklumkan Datuk, mesyuarat agung tahunan yang akan diadakan pada 22 Disember ini, dan pada sebagai maklumannya bagaimana mesyuarat itu akan dijalankan dan apa amanat yang mungkin boleh disampaikan kepada anggota mungkin dan juga masyarakat awam untuk mengetahui lebih lanjut tentang PPTD. Untuk kali ini satu perkara yang kita tak pernah alami dalam konteks bermesyuarat agung ini, kerana kita tak pernah ada COVID pun sebelum ini. Jadi bila ada penularan COVID ini dengan mematuhi semua SOP ini, maka mesyuarat agung kita juga harus wajib mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Dan ini satu keunikan. Namun begitu, mesyuarat agung perlu diadakan untuk memastikan kelangsungan dalam kepimpinan Jawatankuasa atau Exco PPTD ini. Dan insya-Allah bagi tujuan tersebut kita akan mengadakan pada 22 bulan ini. Namun begitu, kita telah menghadkan bilangan yang hadir secara fizikal. Namun begitu, kita juga ada juga menyediakan mesyuarat itu dibuat dalam bentuk dalam talian yang boleh diikuti oleh semua ahli-ahli kita. Jadi mengikut SOP ini adalah perkara yang penting sekali lah. Dan saya juga menyeru kepada semua ahli-ahli yang ingin datang untuk menghadiri mesyuarat agung yang akan kita adakan pada 22 bulan ini untuk berhubung terus dengan sekretariat bagi memastikan ada seat mereka lah. Kerana bilangannya terhad, kita tak boleh ada semua, tak boleh ramai sangat. Kadang kita memastikan jarak social distancing dan sebagainya. Oleh yang demikian kita memerlukan permohonan lah secara pendaftaran lebih awal untuk memastikan kehadiran mereka lah
InsyaAllah. InsyaAllah. Korelasi daripada mesyuarat agung tahunan itu sudah pastinya setiap persatuan itu mempunyai visi dan misi yang akan dicapai ataupun perancangan yang akan diterjemahkan menjelang tahun baru untuk 2021. Bagi pihak PPTD sendiri, apakah antara perancangan dan juga perkara-perkara yang dah dicapai 2020 dan juga 2021 yang akan berjengah tiba untuk sama-sama memberikan penambahbaikan kepada persatuan sendiri, Tuan? Okay. Dalam keadaan sekarang ni, persatuan lebih fokus kepada yang pertama sekali kebajikan ahli-ahli kita lah. Kebajikan ahli-ahli dan juga dari segi pembangunan fizikal. Ya. Pada tahun ini kita giat merancang untuk mewujudkan atau membina rumah kelab kita sendiri. Yang mana sekarang ni rumah kelab kita ni kita berada di Kuala Lumpur, Jalan Sultan Salihuddin. Tapi kita telah pun mendapat sebidang tanah di Putrajaya. Yang mana ini telah kita rancang 2-3 tahun lepas lagi kita dah mula merancang. Bukan senang untuk membina sebuah kelab yang lebih baik. Ya. So ini antara fokus yang persatuan cuba laksanakan pada tahun depan supaya sebab kebanyakan ahli-ahli persatuan ini berada di Putrajaya, di Lembah Kelang, Putrajaya. Supaya dapat juga kita wujudkan, dapat membina rumah kelab ini yang memang sangat dinanti-nantikan oleh ahli lah. Yang mana kalau di Kuala Lumpur ni agak sukar pergerakan daripada Putrajaya nak pergi Kuala Lumpur. Dan kebanyakan kementerian pun semua kebanyakan sudah berpindah ke Putrajaya. Jadi adalah satu orang kata apa fokus utama kita lah untuk mewujudkan rumah kelab di Putrajaya ini agar orang kata apa aktiviti ahli dan juga hubungan ahli ini lebih dapat ditingkatkan dengan lebih mesra lah macam cakap. Datuk, di peringkat PTDC kita sedia maklum dalam perjawatannya itu ia dianggap sebagai perjawatan profesional dan juga dalam jawatan pentadbiran. Jadi ini satu perkara yang cukup bagus untuk kita terjemahkan dari segi pemilihan, kriteria dan juga keperluan untuk melahirkan seorang yang boleh dianggap layak untuk jadi PTD itu adalah satu perkara yang perlu melalui pelbagai cabang dan juga peringkat penilaian. Jadi bagaimana Datuk melihat potensi dan juga kualiti yang akan dilahirkan dari semasa ke semasa dalam anggota PTD ini supaya menjadi lebih baik dan juga lebih berkualiti berbanding sebelumnya, Datuk? Sebagaimana yang saya dah bagi tahu di awal tadi lah, kalau maknanya kita membentuk pegawai PTD ni. Maknanya kita bukan dilahirkan menjadi PTD. Oleh demikian, dalam kita membentuk seorang pegawai takbir yang betul-betul mempunyai jati diri yang tinggi, integriti sebagaimana yang telah pun kita maklumkan tadi, dia punya tapisan itu amat ketat sekali. Dan apabila jawatan ini dibuka, diiklankan, memang kita dapati bahawa permohonan cukup ramai daripada semua pihak lah yang berkelayakan untuk memohon. Kadang-kadang mencecah ratusan ribu yang memohon. Tetapi kita harus faham bahawa perjawatan yang sedia ada itu tidaklah seramai yang sebagaimana yang kita pohon itu. Oleh demikian, ada tapisan. Dan tapisan ini memang perlu melalui ujian, memang melalui psikometri test, memang kena melalui ujian fizikal, memang kena melalui interview. Ada, tak silap saya, ada 5 tahap untuk tapisan yang membolehkan seseorang itu dipilih untuk menjadi pegawai kadet dan selepas itu pergi lagi latihan selama 9 bulan lagi di Intan. Dari dalam latihan ini juga dinilai lagi dan akhirnya menjadi seorang pegawai takbir dan diplomatik. Selepas itu dia akan melalui fasa pembentukan seorang pegawai takbir. Jadi saya kira dengan kaedah ataupun modul yang begitu ketat ini untuk melahirkan insan-insan PTD yang mempunyai jati diri yang tinggi, inilah yang kita harapkan untuk memastikan kemajuan negara ini. Kerana kita amat sayang kepada negara ini. Tak ada orang lain, kita lah semualah. Mana bukan PTD saya, bagi saya semua. Dan untuk kita menyayangi negara kita ini, kita mesti mempunyai sifat integriti yang tinggi, jati diri yang tinggi dan mempunyai tahap profesional yang tinggi untuk memastikan bahawa perkhidmatan kita ini perkhidmatan yang terbaik dan setara dengan negara-negara lain. Kerana bukan sahaja di Malaysia ada PTD ini. Di Singapura ada, di India ada, di Korea, di mana-mana juga. Dan kita pun memang mempunyai ada hubungan baik dengan mereka juga dalam kita membuat program-program yang bercorak ilmiah, bercorak akademia dengan mereka juga untuk kita juga meniru ataupun mencari best practices yang ada untuk kita bangunkan di negara kita sendiri. Jadi saya kira ini satu proses yang cukup teliti yang dibuat oleh semua pihak khususnya JPA untuk menjadikan seseorang itu menjadi pegawai PTD yang baik. Dan kita harap bahawa apabila dia menjadi PTD dan dia juga menjadi ahli persatuan kita, jadi ada maknanya kaedah
pembentukan secara profesional yang dibuat dalaman dan luaran ini, akhirnya menjadi seorang pegawai yang cukup baiklah untuk memimpin dalam sesebuah organisasi itu. InsyaAllah. Tuan Azli, sedikit bersempena dengan 70 tahun ulang tahun untuk PPTD ini, harapan dan juga mungkin sedikit pesanan kepada mereka yang bergelar anggota dan juga masyarakat ingin memahami lebih lanjut tentang PPTD. Okay. Kepada semua ahli-ahli persatuan PPTD, marilah sama-sama kita memajukan lagi persatuan kita. Tanggungjawab persatuan kita ni tanggungjawab kita. Jadi semua ahli, orang kata apa, haruslah memainkan peranan ya, dalam sama-sama memajukan persatuan, dalam sama mengambil taga untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik buat kerajaan kita kepada masyarakat keseluruhannya. Ya, jadi untuk AGM yang akan datang ni, pilihlah barisan kepimpinan yang terbaik ya, yang untuk memilih untuk memimpin persatuan yang dah hampir mencecah, orang kata dah cecah 70 tahun ni ya. Dan untuk masa depan persatuan kita dan juga masa depan perkhidmatan kepada rakyat. InsyaAllah. Selamat menjaya diucapkan kepada Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik Malaysia yang mencecah usianya 70 tahun. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, merangkap Presiden Persatuan Perkhidmatan Takbir dan Diplomatik PPTD, juga Tuan Nazli Mat Taib, Pengarah JPJ Selangor, juga merangkap Setiausaha Kehormat PPTD kerana bersama kami, dan insyaAllah dengan 70 tahun itu akan lebih memberikan kecemerlangan kepada PPTD dan juga pegawai takbir diplomatik.